Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama-sama berada dalam satu majlis yang sangat bermakna bagi negara kita, bagi bangsa kita dalam memperjuangkan apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri adalah melahirkan sebuah negara makmur, sebuah rakyat yang sejahtera. Saya mengepalai hasil libat urus kumpulan pembangunan desa dan orang asli. Tetapi hari ini kita pecahkan kepada dua. Saya hanya akan menyampaikan dapatan dalam libat urus ini mengenai pembangunan desa sahaja. Kerana untuk orang asli isunya adalah lebih dekat kepada orang asli dan juga kepada negara, dan akan disampaikan oleh timbalan pengurusi kluster saya, iaitu Yang Berhormat Datuk Ramli Muhammad Noor, timbalan speaker Dewan Rakyat, yang akan disampaikan besok pagi. Peringkat awalnya saya ingin menceritakan senario. Ini bukan filem senario jenaka tu. Ini senario luar bandar, supaya kita dapat melihat dengan jelas di mana luar bandar. Dari segi fizikalnya tadi telah ditunjukkan oleh pembentang yang pertama. Penduduk Malaysia ada 32.6 juta. Penduduk luar bandar ni adalah 24.7%, merupakan 8.05 juta daripada jumlah penduduk. Yang di dalamnya terdapat Bumiputera, Melayu, orang asli, natif Sabah Sarawak 6.57 juta, yang merupakan 81.6%. Cina 450,000, orang Cina pun ada di luar bandar. Orang India pun ada di luar bandar 167,000. Lain-lain 63,000. Dan jumlah yang besar juga adalah bukan warga negara. Mereka ini mungkin pendatang asing yang mencari pekerjaan dan hidup di luar bandar. Kadar pengangguran luar bandar, Bumiputera 5%, China 2.5%, India 6.4%. Kadar kemiskinan luar bandar ini yang harus kita tahu adalah 12%. Masih tinggi kerana average di Malaysia adalah 6.2. Double national average kadar kemiskinan luar bandar. Yang mana tahun lepas 12.7, tetapi tahun ini alhamdulillah telah diturunkan. Dan inilah merupakan isu utama. Kemiskinan adalah merupakan isu utama. Pemilikan tanah yang luas tetapi nilainya amat rendah. Peluang pekerjaan dalam sektor swasta juga adalah rendah, di antara punca-punca kemiskinan. Kita tengok liputan infrastruktur. Bila cakap pasal luar bandar mesti ada pasal infra. Liputan infrastruktur asas kalau kita tengok sangat meyakinkan. Bekalan elektrik rumah 99.8% already. Sarawak saya diberitahu dah sampai 90 lebih. Maknanya liputan bekalan elektrik di rumah hampir 100%. 0.2% itu adalah kerana kemiskinan. Bukan kerana tak ada bekalan elektrik, tapi kerana mereka tak mampu nak pasang elektrik. Bekalan air di rumah. Maksud bekalan air di sini ialah bekalan air bersih. Bekalan air ni semua orang dapat, boleh sungai, daripada telaga, perigi, tube well. Tetapi bekalan air di rumah, maksud di sini adalah bekalan air bersih 84.7%. Dan ini
yang akhirnya mengenai capaian internet. Di dalam rekod dia mengatakan 89.1%, hampir 90%. Sungguh pun begitu, terdapat lagi kawasan-kawasan lompong, kawasan-kawasan yang sungguh pun ada capaian internet tetapi ianya tidak konsisten. Nampak macam tinggi tetapi realitinya ada kelompongan. Kelulusan akademik ini juga asas. Kita tengok di kampung, hampir semua orang kampung di Malaysia disebut tadi dalam reformasi pendidikan, tadika awam, orang kampung, orang luar bandar lalu tadika awam 94.7%. Maknanya hanya 7-6% saja yang tak pernah lalu tadika. Sekolah rendah 95%, sekolah menengah 76%. Tetapi graduan hampir sangat sedikit di luar bandar, kalau ada pun hanya cikgu. Kerana kebanyakan mereka adalah bekerja di bandar. So, sesi libat urus kami ini, kalau ada gambar, nampak gambar? Kita ambillah gambar sikit, tunjuk. Melibatkan hampir 200 orang. Sebenarnya ini dalam libat urus yang 3 hari 2 malam, 2 hari 1 malam, yang melibatkan kementerian dan agensi 86 orang, pertubuhan bukan kerajaan, pertubuhan sosial 19 orang, institusi pendidikan tinggi, profesor-profesor, pakar-pakar, pemimpin kampung, orang awam, orang asli, hampir 200 orang. Tapi dia datang off and on. Yang 144 tu yang tak bergerak. Datang, tinggal di hotel, duduk berbincang sampai 2 malam. Ada 7 skop perbincangan kami selama 2 hari itu, dan juga musyarat-musyarat lain daripada 29 hingga 30 Januari. Skop yang pertama ialah mengenai pembangunan sosio-ekonomi masyarakat desa dan orang asli. Skop yang kedua ialah mengenai infrastruktur, perkhidmatan, kemudahan asas termasuk infrastruktur digital. Skop yang ketiga ialah mengenai pembangunan modal insan dan pendidikan masyarakat desa dan orang asli. Skop yang keempat ialah mengenai pemerkasaan orang asli yang saya tak akan bentangkan pada hari ini. Kemudian keusahawanan desa, pengukuhan kepimpinan desa, dan akhir sekali ialah pemampatan pemerangan peranan belia dan wanita. Kami menyenaraikan beberapa isu penting sebelum saya pergi kepada hala tuju. Isu pertama yang jadi masalah kepada kita di luar bandar adalah isu infrastruktur, terutama di Sabah, Sarawak dan kawasan-kawasan pendalaman. Bila sebut infra ni, jalan raya, lebuh raya, jalan desa, jambatan, kereta api, transportation, litupan digital, jalan sungai, electricity, air, pelupusan sampah, semua ini termasuk dalam isu-isu mengenai infrastruktur yang telah berjaya tetapi masih banyak perlu dibuat lagi. Isu accessibility yang kedua ialah mengenai ekonomi, kerana kemiskinan, pendapatan yang rendah, hasil produktiviti yang rendah, kemudahan keuangan yang tidak banyak di luar bandar, pinjaman, banking, sistem-sistem lain di luar bandar ni kalau tengok hanyalah pinjaman-pinjaman kecil yang ada. Kedudukan ekonomi ini adalah merupakan perkara yang penting yang boleh memajukan luar bandar. Isu accessibility yang ketiga ialah mengenai pendidikan. Disebut tadi oleh pembentang yang pertama mengenai sekolah. Pembinaan sekolah elit walaupun telah dibuat, MARA telah ada sekarang buat MRSM Bentung, MRSM Kubang Krian, MRSM Tumpat, dah ada di kampung MRSM Jeli, MRSM di Sabah, tetapi masih belum mencukupi. Sebab accessibility pendidikan ini, kalau kita tengok dahulu nak dapat pendidikan yang baik, terpaksa pergi ke bandar. Hampir semua pembentang kertas kerja ni datang daripada sekolah elit, seperti yang disebut oleh pembentang yang pertama. We should have more of this. Bukan setakat sekolah, soal sekolah vocational, soal TVET, college community, pusat latihan,
Ini semua tidak dibuat di luar bandar. Dan ini merupakan isu besar yang dibincangkan secara mendalam dan kami telah sediakan laporan dan akan disebut dalam hala 7 nanti. Isu seterusnya adalah mengenai maklumat, putus maklumat. Tak sampai. Orang kampung tak tahu apa yang berlaku. Ketidaksampaian pengiklanan. Iklan hanya di bandar. Isu kesihatan, maklumat mengenai kesihatan disebut tadi. Hospital-hospital di luar bandar tak banyak. Kalau di Kelantan hanya baru satu di Kuala Kerai, kemudian dibuat di Bacok. Yang lain semua ke bandar. Kalau di Kuala Lumpur ni hospital ada berpuluh. Tetapi kalau di luar bandar, hospitalnya tidak ada. So ini merupakan juga adalah isu accessibility untuk mendapat good health care yang tidak ada. Ini berlaku kerana kekangan logistik yang disebut tadi dalam soal infrastruktur dalam membataskan hal-hal tersebut. Isu seterusnya, accessibility juga adalah peluang. Kita tengok banyak lambakan, lost opportunity, banyak lambakan hasil petani di kampung. Kenapa? Kerana mereka tidak dapat peluang ini. Barangan jadi lambakan. Kalau tanam musangking pun di kampung, tetapi harga musangking hanya RM10, RM20. Tetapi kalau datang Kuala Lumpur, 70, 80. Bahkan boleh diekspor. Cempedak, durian, musangking, produk keraftangan, semuanya ini adalah merupakan perkara yang bermain di kampung sahaja. So peluang itu tidak ada kepada orang kampung. Mungkin ini perlu satu perkara yang asas isu yang ditimbulkan oleh kumpulan kami. Isu accessibility juga adalah di kampung kurang industri berpendapatan sederhana dan tinggi. Yang ada semuanya industri kecil. Industri kecil ni kerjanya hanya untuk sara hidup. Bukan untuk berniaga, bukan untuk cari untung besar. Sebab apa? Sebab industri besar tak ada di kampung, tak ada di luar bandar. Dan ianya bermula daripada accessibility soal transportation, soal jalan, soal lain-lain. Mudah-mudahan isu ini akan selesai apabila kita buat satu game changer, menyelesaikan laluan ECRL ke Pantai Timur. Orang Terengganu daripada dulu tak kenal kereta api. Sekarang ni tak lama lagi akan ada kereta lipang. Akan ada ECRL yang akan siap dalam tahun 2026 dan insya-Allah ini adalah merupakan game changer kepada accessibility untuk orang-orang di Pantai Timur. Di Kelantan dulu ada kereta api tetapi hanya bukan kereta api barangan. Ianya hanyalah kereta api penumpang. Itu pun terpaksa pusing ke Gemas datang ke Kuala Lumpur. Saya masa di sekolah Maktab Tentera Diraja dulu kadang-kadang terlajak, tertidur daripada Kota Baru sampai Gemas, tak bangun, kereta api sampai ke Singapura. Sebenarnya kita nak datang ke Kuala Lumpur. Isunya ialah soal, dan sekarang ni lagilah. Tetapi sebelah pantai barat kita tengok soal ini telah diselesaikan. Ada apa kereta api yang hampir kereta api laju, ETS dan sebagainya. Keusahawanan yang kurang berdaya saing. Ini juga satu isu besar di luar bandar. Daya saing kita sama kita. Kalau buat baulu semua. Kalau buat restoran semua. Dia no competition. Tidak seperti di bandar. Keupayaan tadbir urus dan kecekapan sistem penyampaian. Ini pun sama. Ini bersabit dengan soal kepimpinan yang akan saya sebut nanti. Akhir sekali adalah mindset. Tadi disebut panjang dalam dalam persembahan yang sebelum saya, mindset, soal pemikiran, soal pemikiran kita. Yang ini juga perlu kita perbetulkan. Dan yang ini adalah merupakan keutamaan orang di luar bandar antara survival dengan education. Ada kes di mana kakak terpaksa berhenti belajar kerana adik-adik nak pergi universiti. Banyak kes ini berlaku di luar bandar. Is survival dulu, education dulu. Generasi sekarang pun ada, generasi dulu lagi banyak. Abang-abang saya tak masuk universiti, masuk kemudian. Saya tahu ada satu kes dalam libat urus kita disebut kakak terpaksa jadi stewardess.
kerana adik sedang buat medik di luar negara. Adik sedang buat engineering di universiti, kakak kena kerja jadi steward. Nasib baik ada Air Asia. Tapi sekarang bila adik semua dah graduate, dia sekarang masuk diploma undang-undang. Maknanya keinginan untuk belajar tu ada. But antara survival dan education, kepada orang luar bandar, survival dulu. Kepimpinan kampung yang kurang profesional. Ini satu hal yang jadi masalah. Kementerian Luar Bandar pun sedang hadapi masalah. Nak lantik pengulu pun kita ada masalah sebab soal pemilihan ketua kampung ini kadang-kadang terlalu sangat political. Ini kita kena akui lah. Saya asal orang politik, sekarang pencen. Kalau kerajaan negeri, dia akan pilih orang dia sahaja. Kalau kerajaan pusat, dia pilih. This is not the best man yang ada dalam kampung itu untuk menjadi ketua. So bila kepimpinan kampung itu tidak profesional, tidak yang terbaik, maka hasilnya adalah tidak yang terbaik. Sekarang kita pergi kepada hala 7. Peningkatan accessibility. Tadi kita cerita isunya accessibility. Selesainya kena naik. Siapa nak buat? Ini wajib dan tugas besar kerajaan. Sebab ada perkara yang kerajaan kena buat, rakyat tak boleh buat. Electricity, rakyat tak boleh buat. Rakyat tak boleh pasang elektrik sendiri. Boleh beli generator untuk rumah dia. Tetapi kerajaan kena buat. Tempatan banjir, rakyat boleh buat parit je. Kerajaan kena buat tempatan banjir. Telekomunikasi, telekom, kita bolehlah. Saya kecil-kecil dulu selalu main telefon pakai wire, pakai dawai. Lepas tu bubuh tin Milo daripada rumah-rumah bercakap, hello nak cakap telefon. Zaman dulu telekomunikasi cara kampung. Itu aja rakyat boleh buat. Tetapi telekomunikasi sekarang lebih daripada itu. Kerajaan kena buat. So dalam hal ini, dalam soal peningkatan accessibility ini, tanggungjawab besar kerajaan dan swasta dan JLC untuk memastikan bahawa accessibility soal perkara ini mesti dibuat. Ada dua elemen. Satu, kerajaan kena buat. Yang kedua, ada juga yang kerajaan kena buat, tak boleh buat. Rakyat kena buat. Apa dia yang rakyat kena buat? Pembersihan rumah dia, kawasan kampung dia, kawasan sekitar jalan depan rumah dia. Tapi sekarang oleh kerana mindset tadi ada isu, kadang-kadang rumput depan rumah kita pun kita minta road care yang potong. Kerajaan nak kena buat. Sedangkan sepatutnya tak perlu pun. Sebab ada benda kerajaan kena buat, rakyat tak boleh buat. Ada benda rakyat boleh buat, kerajaan tak boleh buat. These are two element yang harus kita fikirkan bersama. Yang kedua, pembangunan industri dan pengukuhan keusahawanan luar bandar. Industri besar, high impact industri, mesti dibawa ke luar bandar. Apabila accessibility sudah selesai, apabila soal jalan selesai, ICRL selesai, jalan jambatan selesai, jalan raya selesai, lebuh raya selesai, then this is the time for us to bring in big industry to kampung. Mesti dibawa. Kerajaan buat dasar, swasta sambut, JLC sambut, dan kerajaan negeri bagi insentif. Bukan naikkan cukai, tapi menggalakkan industri datang ke kampung. Saya ingat dulu tahun 80-an, dulu ada industri di Tanah Merah, ada industri di Bacok. Tapi sekarang semua industri itu ditutup. Kilang papan ditutup, kilang kertas ditutup. Tak tahu kenapa. Insentif pula tidak ada. So kerajaan buat dasar, swasta sambut, JLC sambut, dan kerajaan negeri mesti bagi insentif agar industri ini dapat datang ke luar bandar. Pemantapan kepimpinan dan pengukuhan tadbir urus. Dalam memilih pemimpin peringkat bawah, kita kena pilih yang terbaik. Dah pilih, kena pergi kursus, kena latihan, kena tubi latihan. Kemudian kena tempoh yang sesuai. Kalau kita lantik seorang ketua kampung hanya untuk tempoh 1 tahun, dia belum sempat belajar. Sekarang dah bulan Februari, bulan Mac nak lantik, bulan 12 dah habis. Dia hanya sempat 7 bulan, tak buat apa. Baru nak mesyuarat 3 kali, kita dah tukar orang lain. So ada tempoh yang sesuai. Sebab itu kita pilihan raya pun 5 tahun, bukan 2 tahun, 5 tahun. So that you have sustainability. Pemilihan orang yang baik, pemilihan orang yang sesuai, latihan tubi, barulah kita akan dapat pemantapan kepimpinan dan pengukuhan tadbir urus.
Menambah baik, saya dah sebut tadi, infrastruktur sedia ada, dan yang lebih penting adalah soal digital. Ini juga kerajaan kena buat. Digital divide antara bandar dan luar bandar adalah sangat tinggi. Logistik, penglibatan dan peluang keusahawanan. Seperti disebut tadi bahawa dah ada di MARA, tetapi we need more money, we need more budget. Sebab keusahawanan yang ada sekarang ini adalah peringkat kecil-kecilan. Kita nak pergi kepada sederhana dan besar. Menambah dan memperbagaikan institusi pendidikan, beasiswa, bantuan khusus dan sebagainya. Maknanya TVET kena ada di luar bandar, sekolah teknik kena ada di luar bandar, latihan-latihan asas kena ada di luar bandar. Macam dah ada sekarang sikit, Giat Mara ada di luar bandar, tapi more must be done supaya orang luar bandar tak payah datang ke bandar. Menjamin kesaksamaan peluang ekonomi pendidikan dan memperkasakan pendidikan TVET setara dengan pendidikan aliran perdana. Seterusnya, hala tuju yang kedua ialah pembangunan industri dan pengukuhan keusahawanan. Kita menggariskan 5 perkara. Meningkatkan upaya tanah individu dari aspek nilai. Masalah kita sekarang ni, kita ada tanah tapi nilainya rendah. Merekayasa ekonomi luar bandar kepada high growth, high value. Bukan benda-benda kecil tapi benda-benda besar. High growth, high value. Benda-benda besar, benda-benda yang boleh memberi keuntungan. Merekonstruksi perniagaan berpenghasilan tinggi. Melonjakkan saluran pengedaran usahawan luar bandar. This is another part where pengedaran tidak berlaku. Mesti ada usaha. Orang kampung suruh tanam, dia boleh tanam. Datuk Sabri Cik sebut tadi, suruh tanam boleh tanam, tapi nak jual tak boleh. Menjual tak pandai, kena orang lain. Akhirnya dia dibeli dengan harga murah. Sebab apa? Sebab pengedaran bukan kita kontrol. Therefore, Bumiputera mesti mengambil elemen pengedaran ini sebagai satu cabaran. Kemudian ada hub, memperkasakan hub logistik untuk meningkatkan infrastruktur dan agensi pemasaran dan pengedaran sedia ada. Sekarang tak ada hub, main jual begitu saja. Peraih datang ke kampung beli dengan harga murah. Lada tanam 30 hektar. Sampai masa bulan puasa dah habis, harga daripada RM12 turun jadi RM8. Kita pergi supermarket naik RM12. So, akhirnya kita hanya menanam untuk orang lain. Pemantapan kepimpinan dan pengukuhan tadbir urus. Yang ini adalah sangat penting bagi kita untuk membina integriti, membina akhlak, membina adab untuk pemimpin kita di peringkat kampung. Dan kita juga tidak boleh melupakan mengenai penyertaan wanita. Penyertaan wanita ni menyebabkan maju. Kalau tengok orang Kelantan, semua wanita buat. Kalau pergi pasar, wanita. Pergi restoran, wanita. Sekarang ni kalau buat kerja-kerja besar pun sekarang dah wanita. Kalau pergi universiti pun, sebenarnya sekarang ni 70% adalah wanita. Tetapi sayangnya dalam kepimpinan, wanita masih lagi terbelakang. So therefore UOL harus tonjolkan bawa ke depan. Dalam libat urus luar bandar ini, sebenarnya luar bandar mengatakan bahawa wanita mesti ke depan. Ambil contoh orang Kelantan. Dia bukan takut bini, dia sayang bini, tolak isteri ke depan. Peniaga, usahawan, pendidik. Kemudian meningkatkan profesionalisme dalam urus tadbir kampung ini, kena kursus lah. Tak boleh tak kursus. Akhir sekali saya nak sebut mengenai penutup ya. Dah sebut tadi pasal wanita. Kita juga berpendapat bahawa kita mesti menjadikan satu syarat kepada syarikat korporat untuk pilih kampung angkat atau membawa, contohnya Saim Dabi lah. Saim Dabi begitu berjaya, untung juta-juta. Telekom untung bilion-bilion. TNB untung bilion-bilion. Walaupun naik tarikh lagi, naik pun untung. Tetapi ada tak mereka ini ambil kawasan luar bandar jadi anak angkat mereka? Majukan kampung itu atas nama TNB, kampung TNB, kampung Saim Dabi, kampung korporat. Kita tak buat. Kenapa kita tak libatkan swasta dalam hal ini? Asyik kerajaan. Akhirnya kerajaan yang kena balut. Penutup.
Isu utama yang perlu diatasi dalam pembangunan luar bandar bagi meningkatkan sosioekonomi penduduk desa adalah accessibility, termasuk dari segi infrastruktur, ekonomi, pendidikan, maklumat dan peluang yang saya sebut. Dua, payah kata Melayu ni. Aktiviti ekonomi desa yang akan memberi kesan secara langsung kepada kesejahteraan penduduk desa yang majoritinya adalah Bumiputera. Dan yang ketiga, tanggungjawab pembangunan desa perlu dikongsi bersama oleh agensi swasta dan pertubuhan bukan kerajaan. Sebelum saya jawab soalan, kalau ada soalan saya diberitahu ada soalan yang telah masuk. Kalau tak ada, tak payah. Saya nak quote apa yang disebut oleh Ibn Khaldun dalam bukunya Muqaddimah. Saya baca dalam bahasa Inggeris dulu. Sebab buku yang saya baca itu bahasa Inggeris, kemudian kita terjemah sendiri. Throughout history, many nations have suffered a physical defeat. But that has never marked the end of a nation. Ada dalamnya. So, saya dah terlepas. Okay. But when a nation has become the victim of a psychological defeat, then that marks the end of a nation. Maksudnya, sejarah membuktikan bahawa banyak negara telah mengalami kekalahan fizikal. Tetapi kekalahan tersebut tidak pernah menandakan berakhirnya sebuah negara. Walau bagaimanapun, apabila sesebuah negara menjadi mangsa kekalahan psikologi, ni macam kita sekarang, semua tak betul, itu menandakan akan berakhirnya sebuah negara. Itu Ibn Khaldun menulis pada kurun ke-14. Saya mengharapkan, diharapkan bahawa kita benar-benar akan berjaya selepas ini untuk memakmurkan negara demi untuk menjadikan rakyat sejahtera. Malah saya berpendapat, mungkin dalam masa 5 atau 10 tahun lagi tak perlu lagi Menteri Pembangunan Luar Bandar. Yang perlu adalah Menteri Kesejahteraan Rakyat Luar Bandar. We are talking about the word sejahtera. Di dalamnya ada makmur, di dalamnya ada kekayaan, di dalamnya ada akhlak, di dalamnya ada integriti, iaitu rakyat dan negara yang sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Dan untuk hadirin sekalian, sekali lagi kita paparkan Slido di skrin hadapan anda untuk kita berkongsi segala pandangan dan idea untuk sesi pembentangan ini. Kita bagi masa sebentar untuk hadirin untuk boleh, scan. Boleh, saya baca soalan. Soalan yang ni panas ya. Isu kepimpinan kampung yang kurang berkelayakan menyumbang kepada ketandusan idea untuk pembaharuan kampung. Bagaimanakah cara untuk memperkasakan kepimpinan desa? Soalan ini is a statement. Saya nak quote Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata, pemimpin sesuatu kaum itu sesuai dengan kaumnya. Maknanya kalau kita pilih pemimpin yang teruk, akan lahirlah anak buah yang teruk. Sebab itu Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang baik. Sebab itu pada saya, pemimpin mesti pilih yang terbaik. Mesti pilih yang terbaik, akhlak baik, mulia, adab, integriti dan sebagainya. Baru pemimpin orang kampung itu akan ikut dia. Kalau kita dapat pemimpin teruk, maka organisasi itu akan jadi teruk. Itu pandangan saya. Jadi nak perkasa pemimpinan desa, pilih pemimpin yang terbaik dalam desa itu. Tak usah kira dia kumpulan mana, orang mana. Asalkan dia terbaik, ada integriti, biar dia jadi ketua kampung. And then we train them. Sebab pemimpin yang baik akan menghasilkan organisasi yang baik. Nombor satu. Yang kedua soalan, bagaimanakah senario luar bandar pada masa akan datang yang dihasratkan oleh pengurusi, oleh saya? My dream is that one day kita ada luar bandar yang sebenarnya bandar. Contohnya dulu Jengka. Jengka ni kampung. Kampung pendalaman. Tetapi sekarang ni Jengka dah jadi bandar. Cuma yang penting ialah luar bandar yang telah ditransform jadi bandar itu
mempunyai ciri-ciri integriti, ciri-ciri ekosistem yang bagus, keadaan yang sesuai dan molek. Orangnya, bukan kampungnya, bukan fizikalnya, tetapi mindset manusianya. Gua Musang satu ketika adalah tempat buangan, tetapi sekarang Gua Musang lebih maju daripada Bandar Macang. Gua Musang lebih baik daripada Pasir Putih. Sebab transformation telah berlaku dengan highwaynya, dengan orangnya, dengan kursusnya, dengan sekolahnya, dengan asramanya. Maknanya latihan bukan sahaja untuk menjadikan kawasan itu kawasan yang moden, baik, tetapi mesti dengan input manusianya, kemanusiaan. Itulah yang dimaksudkan dengan madani sebenarnya, iaitu membina tamadun, membina manusianya, bukan membina fizikalnya. Dan akhir sekali, soal apakah mekanisme tertentu yang boleh diambil untuk meningkatkan pelaburan dan industri berpendapatan tinggi di kawasan desa. Kita dah sebut tadi, swasta must come in. Di desa, swasta must come in. Syarikat-syarikat besar mesti diberi insentif untuk melabur dan membina luar bandar menjadi desa yang baik dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.